والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. Muka surat 394 ya, 394 bahagian muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian muamalah. Kemudian naklah anda mengetahui, moga-moga Allah merahmatimu, bahwasanya manusia dalam muamalah mengenai urusan keduniaannya terbagi kepada 3 bahagian. Pertama, orang-orang yang memang sudah terkenal dengan lurus perjalanan, terkenal jujur, suka membuat kebajikan dan warak pula. Orang-orang ini diharuskan kita bermuamalah dengannya tanpa pengecualian dan tidak payah banyak bicara atau periksa. Yang kedua, orang yang tidak dikenali tentang latar belakangnya. Anda belum mengetahui keadaannya, apakah mereka jujur atau mencampur aduk, sebab hal ahwalnya dalam muamalah tersembunyi, tidak diketahui orang. Orang-orang ini juga diharuskan kita bermuamalah dengannya tanpa pengecualian. Hanya disunatkan kita bertanya dan meneliti tentang latar belakangnya dengan baik dan halus, tidak kasar, dan itu pun jika mungkin bertanya dan meneliti itu dikira sebagai warak yang dianjurkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bimuradih walillahil hamd billahi taufiq. Alhamdulillah, sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dapat berada dalam rumah Allah pada ketika ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati dan diberkati serta diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mendapat manfaat daripada apa yang kita bicarakan pada malam ini, insya-Allah. Tajuk kita pada malam ini iaitu bahagian muamalah. Muamalah yang dimaksudkan di sini bukanlah seperti mana dalam kitab fiqh satu robok muamalah yang terdiri daripada jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Tapi muamalah sini dia secara umum termasuk semua sekali, dalam bentuk yang paling ringkas, tapi maksudnya merangkum ke semua jual beli, sewa menyewa dan bermasyarakat, itu juga bermuamalah. Karena maksud muamalah ialah berurusan, kita berurusan. Hidup kita ni berurusan dengan manusia. Apabila kita duduk dalam bermasyarakat, maka kita bermuamalahlah dengan masyarakat. Makna berurusan. Bukan saja berurusan itu dalam arti kata jual beli saja, tetapi apa-apa jugalah. Maknanya hubungan kita dengan masyarakat itu nama dia muamalah. Bermasyarakat ataupun berurusan. Dalam hal urusan inilah yang disebutkan kepada kita ni, ada 3 bahagian yang perlu kita ambil perhatian. Karena apa? Sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, maka perkara-perkara yang sekecil-kecil ini pun diambil kira sebagai memelihara keimanan kita. Kitab kita pun namanya pun nasihat agama dan wasiat iman. Maknanya nasihat tentang agama kita ni supaya keadaan selamat dan baik. Kemudian wasiat kepada iman, mana iman kita supaya terselamat ataupun sejahtera iman kita. Jadi nasihat yang diberikan kepada kita ini ialah mengenai dengan iman itu sendiri. Sebab dalam urusan yang kita urus harian-harian kita, sama ada perkara itu melibatkan makan, minum, pakai dan sebagainya, dia akan memberi kesan kepada keimanan kita sendiri. Karena apa? Iman itu ibaratnya macam cahaya. Apabila kita bubuh minyak yang elok, maka cahayanya elok.
Tetapi apabila minyak tu minyak bercampur, kalau minyak campur ayak kita tak tahu nak kata lah macam mana nah. Minyak tu bercampur, kemungkinan cahayanya juga tidak akan sempurna, ya. Jadi maknanya urusan kita ni ada hubung kaitnya dengan keimanan, kesempurnaan iman ataupun kelemahan iman. Dan boleh jadi juga kalau silap-silap langkah jadi merosakkan iman. Itu yang penting sekali. Jadi dalam bahagian muamalat, dalam kita berurusan, ya. Dia kata ni, hendaklah anda mengetahui, ambil tahulah, moga-moga Allah merahmatimu. Itu yang kita harap, iaitu rahmat daripada Allah. Karena rahmat daripada Allah inilah yang akan memberi petunjuk ataupun hidayah kepada kita untuk nak menyelamatkan kita ataupun nak meneliti, ya, memberi perhatian, teliti kepada satu masalah itu ialah rahmat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak limpahkan rahmat, maka kita akan jadi orang yang sembrono gitu sajalah, pakai hentam sajalah, hentam saja. Jadi apabila Tuhan bagi rahmat, maka kita jadi orang yang berhati-hati, ya, bukan cerewet, bukan masalah cerewet, tapi orangnya berhati-hati dalam memilih satu supaya kita ambil satu yang halal, ya. Elakkan yang haram dan jauhkan juga perkara-perkara yang syubhah. InsyaAllah. Bahwasanya manusia dalam muamalah, yang ini berurusan mengenai urusan keduniaannya terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, orang yang memang sudah terkenal dengan lurus perjalanannya. Kita tahu dah dia tu elok, baik, ya. Amalan orang kata apa, urusan dengan makhluk pun elok, urusan dengan Allah Ta'ala pun elok. Itu maknanya lurus perjalanan. Terkenal jujur, suka membuat kebajikan dan warak pula. Jadi maknanya orang baik lah. Kita kata orang saleh lah, ya. Orang ini dia haruskan kita bermuamalah. Maknanya eloklah kita berurusan dengan dia dalam apa bentuk sekalipun. Bukan soal beli saja. Apa-apa urusan dengan dia pun elok. Nak cari anak menantu dengan dia pun elok. Orang yang macam ni, ya. Maknanya bermuamalah. Diharuskan kita bermuamalah dengannya tanpa pengecualian. Dan tidak payah banyak bicara atau periksa. Duk nak selidik, nak teliti, kita tak payahlah. Kita tengok pada zahirnya, dia ni orang yang lurus, ya, orang yang jujur, maknanya kita tak payah bimbang lah. Apa masalah dengan dia pun kita yakin dah itu dah nampak pada zahirnya elok. Itu. Maknanya tidak payah banyak bicara atau periksa. Kemudian yang kedua, orang yang tidak dikenali tentang latar belakangnya, kita pun tak kenal sangat. Nak kata dia orang yang lurus perjalanan ke, yang jujur ke, kita pun tak tahu, ya. Anda belum mengetahui keadaannya, boleh jadi orang baru, boleh jadi orang luar, ya. Kita tak kenal untuk kita berurusan dengan dia. Jadi maknanya kita perlu berhati-hati. Apakah mereka jujur ataupun mencampur aduk? Mana campur aduk tak kira lah, bukan masalah soal jual beli hanya apa aduk. Dalam kehidupan dia pun jadi belaka, orang kata, halal pun boleh jadi, campur yang haram pun boleh jadi, campur aduk. Sebab hal ehwalnya dalam muamalah tersembunyi, kita pun tak tahu dengan jelas. Sebab apa? Orang pesen ini dia kita nampak elok tapi boleh jadi tersembunyi, tidak diketahui orangnya. Mana kita pun tak jelas. Nak kata elok 100% benda, nak kata tak elok pun tak boleh juga. Orang ini juga diharuskan kita bermuamalah dengannya tanpa pengecualian. Maknanya tak nampaklah jelas kata keburukan dia tu. Cuma kita tak jelas saja keburukan dia tu sebab tak nampak, ya. Hanya disunatkan kita bertanya, sunat bertanya dan meneliti tentang latar belakangnya, duduk di mana, kan? Buat kerja apa, lah ni duduk di mana, buat kerja apa, kan? Itu makna boleh lah. Kita tanya apa pelan-pelan lah, kan? Jangan tanya cara macam interview lah, kan? Tanya pelan-pelan macam sembang-sembang. Tentang latar belakangnya dengan baik dan halus. Maknanya cara yang orang tahu dia pun tak pasal, sekadar orang kata apa berkenal-kenalan sajalah. Tanya berkenal-kenalan.
Jadi khabar dia keturunannya elok, tempat baik elok, kerja dia pun elok, kita pun tak meragukan, okey tu. Tidak kasar, makna jangan tanya kata kasar. Buat tanya macam dengan paksa pula. Jadi dia nak jawab pun tak jujur. Dan itu pun jika mungkin, kalau mutahak lah, agak-agak boleh kita tanya macam tu, tanya. Kalau tidak, tersadut tanyalah. Dan bertanya dan meneliti. Ini dikira sebagai warak yang dianjurkan. Makna warak dalam soal kita berteliti itu, maknanya warak dianjurkan, makna disuruh juga lah. Sebab apa? Sekadar ialah untuk kita nak mengenal pasti ataupun kita nak berkenalan dengan satu orang secara tak langsung, boleh jadi dia satu orang yang baik ataupun boleh jadi orang yang tak baik dengan cara kita sembang-sembang halus-halus pelan-pelan. Itu juga harus kita bertanya dengan dia elok-elok. Pasal apa kita tak kenal dia? Lain dengan hak yang pertama tadi, dah memang sudah terkenal. Tak ada masalah dah. Sebab apa zaman kita sekarang ni ialah berada di zaman fasik. Fasik ni bukan kafir. Jadi orang kata apa? Fasik ni sebelah kaki. Sebelah kaki dalam keadaan macam kafir, belah kaki lagi nampak dalam Islam. Jadi tak jatuh sampai kafir dan nak kata jelas Islam pun tak. Sebab tu fasik ni pun satu keadaan yang agak rumit juga. Sebab kalau kita kata kategori fasik ni ada 2-3 kategori dah fasik ya. Maksudnya di antaranya yang pertama, orang tu tak semayang. Orang tak semayang. Mana tak semayang tu dia buat kerja dosa besar. Tak semayang. Tapi cari makan dia, muamalat dia baik, bagus. Dia tak ada mencuri, tak ada apa gitu, ini bagus. Cuma tentang semayang tu dia tak semayang. Fasik juga. Tapi fasik macam ni, fasik yang kata apa? Fasik dengan Allah Ta'ala. Tapi dalam muamalat dia cari rezeki dan sebagainya, dia cari rezeki yang baik. Itu fasik yang pertama. Fasik yang kedua, dia tak semayang dan dia pula mengamalkan pula amalan-amalan dosa-dosa besar. Itu fasik yang cukup hebat lah. Cukup punya lah fasik kan. Yang kedua, tak semayang, satu dosa besar dah. Buat kerja lagi pula dosa besar, jadi 2 kali. Yang satu lagi, dia semayang, tapi duk buat kerja dosa besar. Ini jarang-jarang dah lah. Lalunya kalau ada orang tu semayang, dia tak jarang buat dosa besar. Tapi ada orang yang semayang tapi buat kerja dosa besar. Tu. Ia maknanya ketiga-tiga kategori fasik ni, yang kedua inilah yang paling jelas sekali kefasikan dia, sehingga yang sepatutnya lah kita elakkan daripada bermuamalah dengan orang ni. Tak semayang, kemudian buat dosa besar pula, ataupun cari rezeki benda-benda yang tak elok. Itu maknanya fasik yang kedua ni. Fasik yang pertama tadi tak semayang saja, tapi rezeki dia, muamalah dia bagus, masyarakat bagus. Ramai juga macam tu kan. Bagus juga, boleh juga. Yang ketiga ni, dia semayang tapi buat kerja hak tak elok. Jadi yang kedua ni lah yang lebih bahaya. Tapi itulah ada hadis Nabi mengatakan, jangan kamu makan rezeki orang yang fasik dan jangan kamu beri makan rezeki kamu kepada orang yang fasik. Rezeki orang fasik jangan kita makan. Kemudian rezeki kita hak elok yang halal ni tak usah bagi orang fasik makan. Faham? Besar ke dah, berat ke dah. Tu. Tapi nak kata macam mana? Jadi kita ni perhati-perhatilah benda-benda yang semacam ni. Jangan sampai kita pun pakai hantam saja kan. Hantam sajalah. Jadi macam perhati-perhati juga lah. Tapi itulah, kalau cara banyak-banyak so payah nak pergi makan kenduri, payah lah. Dia tu semayang dah. Dia tu kerja apa? Tak pergi makan kenduri ya. Dia rugi juga nah. Apalah, terpulanglah masing-masing. Cuma saya nak ceritakan begitu nah. Maknanya ada yang semayang, ada yang tinggal semayang, tapi dia kerja bagus. Masyarakat bagus, cari rezeki dengan bagus, tapi tak semayang. Fasik lah. Buat dosa besar, tinggal semayang. Yang keduanya tak semayang dan buat kerja yang tak tentu. Itu lagi lah. Kategori yang cukup tebal lagi lah. Fasik yang cukup tebal. Yang ketiganya, dia semayang, tapi rezeki dia cari benda yang tak elok. Jadi makna hak dua ni, hak yang nombor 2 ni cukup berat. Jadi fasik
yang ada di zaman kita hari ni terlalu jelas lah. Habis tu kita bab fasik ni pun kalau dengar dalam ayat Quran mengatakan wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Adapun orang yang fasik tu maka tempatnya dalam neraka. Tak neraka macam mana? Tak sembahyang. Kan? Fa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha. Tiap-tiap kali dia nak keluar, ingin nak keluar daripadanya. Uidu fiha, dikembalikan balik. Nak keluar, bagi balik. Nak keluar, bagi balik. Tak boleh balik. Tak boleh nak keluar. Uidu fiha. Wa qila lahum, dikata orang baginya, zuqu azaban nar, qasalah azab neraka. Zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, yang mana dulu kamu mendusta. Jadi maknanya fasik pun begitu berat juga persoalannya. Jadi jangan kita pandang fasik aja, tak apalah, bukan kafir. Ya. Baik, jadi maknanya apa yang kita bincang pada malam ni ialah berhubung dengan kefasikan. Alam kita hari ini berhadapan dengan kefasikan. Kemudian takat mana, kategori mana yang kita digalakkan ataupun dibolehkan ataupun diharuskan kita berurusan dengan orang fasik zaman sekarang ni, ya. Yang ketiga, orang-orang yang terkenal tidak jujur. Oh, kita Cina tu macam mana dia tak sembahyang? Pula dah kan. Kan? Cina tu orang tak sembahyang, kita Melayu ni tak sembahyang, kita katalah pasal dia tak sembahyang dosa besar. Cina dalam urusan dia elok tak? Kan? Elok dia. Mana dia ada apa nama benda yang dia masuk campur aduk benda-benda yang ni. Itu yang kata rezeki itu kan. Kalau dia kata jual barang-barang yang biasalah. Macam mana kedai orang Islam dia macam tu buat jual. Maknanya boleh tak kita berurusan? Tu kita nak. Disunatkan kita bertanya. Dia pun dia kata bertanya macam itu sekiranya sebarang warak yang dianjurkan. Makna bertanya boleh. Tapi kalau yang dah jelas tu barang yang dia ada tu bukanlah barang yang curi, barang yang dirampas dan sebagainya, makna itu kita boleh berurusan. Orang yang terkenal, yang ketiga, orang yang terkenal tidak jujur. Ini maksudnya cerita ni orang beriman. Hak kafir dia tak satu cerita dah kan. Orang-orang yang terkenal tidak jujur, urusannya sentiasa bercampur aduk, kurang warak. Kan? Kurang warak. Dan kerap tidak menurut peraturan yang sah dalam penjual belian dan muamalah. Kita tengok sini kan. Orang yang takutkan Allah, makna kita yang nak berurusan dengan dia tu dihai dia macam tu lah. Kita yang takut Allah Ta'ala sepatutnya meninggalkan muamalah dengan orang-orang seumpama ini. Maknanya kalau kedai Cina tu kita berasa banyak keraguan, maka carilah kedai orang Islam. Kan? Itu lebih hilang keraguan berurusan dengan orang Islam. Kalau tak ada kedai orang Islam, cari kedai orang Melayu. Faham? Tak ada kedai orang Islam, cari kedai orang Melayu. Kan? Sepatutnya meninggalkan muamalah dengan orang-orang seperti ini. Andainya ia perlu bermuamalah juga dengan mereka, maka hendaklah terlebih dahulu memuaskan hatinya dengan bertanya. Tanya dulu. Tapi kalau takat barang-barang yang dijual, kita tak bimbang dah. Kebanyakan barang yang biasa lah kan. Dan meliti tentang barang-barang yang dibelinya, yang kita nak beli dari mereka itu. Biasa ya, gula, tepung, beras macam biasa lah. Adakah dia rampas, dia curi? Tak. Dia pun beli barang macam kedai orang Melayu kita juga kan. Jangan sampai ada yang menyalahi syariat. Mana sampai dia rampas sana rampas sini, tu kita tak sah lah. Itu yang kita sebutkan dulu. Kalau satu orang tu tiba-tiba jual daging murah kan, tiba-tiba jual daging murah, orang dah biasa RM30 dia jual RM20, tu kita kena teliti lah. Walaupun dia orang Islam, walaupun dia orang Melayu, kalau boleh jadi barang yang dia dapat tu barang yang menyalahi syarak kan. Tak mau jadi, tak mau lah. Jangan sampai ada yang menyalahi syariat. Warak dalam perkara serupa ini adalah penting. Mana warak, mana ketelitian kita tu dalam perkara macam ni adalah penting. Untuk apa? Untuk menjaga barang-barang yang kita nak beli, kita bermuamalah itu supaya
barang yang kita beli itu ialah yang halal, yang elok. Memang dah kita sebutkan minggu sudah berhubung dengan cara beli itu elok dah. Hang bayar duit aku, aku bayar duit hang bagi barang elok dah. Angkat lagi pula, aku beli barang sebanyak duit, aku jual barang sebanyak duit, kan? Cina pun pandai kata jual barang, kira maknanya akad jual beli itu dah ada, kan? Ada. Tapi tengok barang pula, kan? Dia makna akad yang sah dan hukum syarak sekalipun, tapi kalau benda barang tu haram, dia kata barang yang haram tu tidak akan jadi halal, kan? Walaupun barang tu tak akan jadi halal. Begitu juga barang yang halal, apabila tidak menepati syarak, barang yang halal itu jadi haram. Dah kita baca minggu sudah. Ia makna dalam hal kita berurusan ini, itulah biarlah kita teliti sikit, kalau barang-barang yang ada meragukan. Bagaimana benda-benda yang tak sah daripada sudut kerajaan? Contohnya minyak. Riba. Petrol lah. Riba. Tak, minyak petrol kan dia ada lesen. Jadi kalau orang jual benda di kedai bukit, minyak kan bukan. Itu maknanya penjualan yang tak sah. Kalau kita tahu benda tu memang dia seluduk, memang tak boleh kita belilah. Termasuklah orang curi barang mai jual kat kita murah, hendak tak barang. Apa dia? Ni RM100 ya. Ini kalau nak beli kita pun tahu RM500, kan. Dia mai RM100. Dia bukan jenis jualan barang, bukan orang yang jual barang. Makna kita dah pasti dah. Tak tanya dah hang ambil mana, hang curi mana, tak payah tanya dah. Dah tentu dah barang ni barang curi. Mana pada ketika itu kita pun nak beli, dah tentu dah belian kita tu, walaupun aku beli dengan harga sebanyak duit, aku jual dengan harga sebanyak duit, tetap barang tu haram. Dah kita baca minggu sudah. Jadi kalau minyak kan, kalau apa pun yang kata seluduk, yang kata yang tak betul lah. Sebab apa? Dengan sah di ikut peraturan kerajaan pun kena maknanya betul juga tu. Mana ikut juga dah. Syariat juga. Kita seolah-olah menggalakkan, kita menggalakkan orang seluduk, kita menggalakkan orang curi barang. Bila kita menyokong, kita membantu membeli barang-barang yang dicuri itu, kan. Maknanya kita tak boleh. Kalau kita tahu, tak belilah. Kan? Boleh, kan? Ya? Maknanya kalau kita tahu barang tu ataupun meragukan barang tu, memang ada benda-benda tu kadang-kadang dia tu kerja meracun. Kerja meracun estate ke apa ke, kan. Perhabis satu hari kena perhabis 3 tung. Dia perhabis 2 tung je. Tak 1 tung lagi dia pergi jual. Kita tahulah 1 tung dah ada RM50, kan. 30 dah lah. Dah pasti dah yang dia ambil ni barang yang dia tak betul dah. Bukan dia punya. Dia kerja dia meracun. Orang habis. Tak habis hantar balik kat tuan. Tiba-tiba dia racun lah, habiskan 2 tung, 1 tung lagi dia tak habis, jual. Kan? Jadi itu je. Macam-macam lah ni. Baja pun ada dulu-dulu orang jual baja, kan. Baja tanam semula. Habis tu kebun Melayu ni. Pokok let. Baja. Orang bagi baja suruh kat pokok, dia bagi baja bubuh kat tiang rumah. Bila tiang rumah nak gemuk, lepas tu payah sangat tak mau gemuk-gemuk, dia jual pergi baja tu, kan. Ambil lah RM10 lah. Kita pun ingat, kita pun ada kebun getah ke, tak cukup baja nak beli mahal. 10. Kita yang menolong membeli itu pun juga hukumnya haram juga. Itu haram tu dia manjang tu. Pokok tu besar dengan baja yang haram. Allah. Jadi kalau boleh kita ni ketelitian tu dalam sudut-sudut yang macam tu bagi perhatian kita lah. Kerana apa? Kita bimbang melibatkan makan. Bila makan jadi daging darah kesan dia kepada iman kita tak begitu, orang kata apa, tak begitu rajin nak buat ibadat ataupun malas cuai ataupun buat cincai-cincai dalam ibadat. Itu di antara mungkin sebab-sebab makanan yang tidak clear halal haram dia tu, no? Tolonglah kalau boleh barang-barang yang
kita ragu ataupun kita ada jangka dah dia ni memang barang curi ya, tersaduk tolong lah. Tolong tangkap boleh ya. Tolong tangkap boleh ya. Tengah. Pasal apa? Orang kaki-kaki dadah ngadu curi besi tu besi ni tu pasal apa? Pasal ada orang beli kan. Padahal dia bukan tukang jual besi. Tapi pasal apa dia ada besi? Tak tahu besi rumah orang ni hilang, besi rumah orang ni hilang. Sampai kepala paip masjid dia pun hilang. Allah kan. Pasal apa dia sanggup beli? Pasal apa sanggup ambil? Pasal ada orang beli. Tu. Ini maknanya pencuri dengan pembeli itu samalah. Sekongkong lah dengan orang yang kata hak mengupat dengan yang mendengar tu. No? Ini makna kita jangan sama-sama berkongsi ya. Boleh ya? No? Andai kata anda memang mengetahui ataupun menyangka kuat pada seorang bahawa semua hartanya itu dari haram. Dia kata nak. Kita ada agak-agak dah. Mana ada racun RM10, satu tu RM10, mana ada? Ataupun barang ni mana ada? Dia bukannya ni kadang-kadang barang masjid pun balas juga. Kita pergi beli juga kan. Tak patut. Maka haram pula anda bermuamalah dengannya. Jelas dah. Jelas dah. Kalau kita dah sangka kuat, patutnya kita tak usah duk menyokong dia. Kita tak usah duk beli dia dengan dia ambil. Kalau nak ambil tanya banyak-banyak lama-lama. Banyak tanya kan? Biar banyak tanya tak apa. Kan? Demikian pula jika anda mengetahui bahawa segala harta benda orang itu umumnya dari haram. Orang yang kaki judi ke, nampak gaya dia ni banyak duit judi ni. Bila dia banyak duit judi, tiba-tiba dia nak bertekah kat kita, kan dia nak buat kenduri kita pun merasa ragu-ragu juga kan. Jadi hal macam ni pun patut kita ambil perhatian jugalah. Pasal apa? Nak makan. Hanya ada kalanya ada juga yang halal. Mana campur lah, halal ada, haram ada. Tetapi jarang-jarang sekali. Hak yang halal tu jarang-jarang sekali. Maka hukumnya sama, iaitu haram bermuamalah dengan dia. Bermuamalah maknanya berjual beli ke, berurusan apa ke, termasuklah makan minum dengan dia tadi pun. Maknanya kalau ada agak-agak barang yang dia nak belanja kita makan itu benda yang haram, Allah ni. Tapi itulah banyak masalah tentang halal haram ni. Kadang-kadang bukan pasal soal beli, soal kita kata ambil pokok orang tu, ambil pokok orang ni, yang agak kita rasa kalau ambil pun dia bukan duk marah pun. Memanglah tak marah. Tapi bagi orang kita ni warak sangat kena warak. Kena warak. Sebab apa? Biar kita beli RM1 2 tak apa lagi daripada kita ambil benda-benda yang semacam tu yang kita ni dah tahu. Tu rugi belajar ni dah tahu dia tak boleh lah. Kalau tak tahu dulu kemarin pantas macamnya kan. Tapi bila dah tahu ni tak sah. Sebab haram. Haram tu melibatkan kita makan, anak bini kita makan, kemudian masuklah dalam perut, jadi pula daging darah, menyebabkan keimanan kita pun merosot hasil daripada benda-benda yang sebenarnya tu. Kan? Tu. Jadi kita jangan kita berasa aku duk sembahyang dah, memang sembahyang tapi dekat tu lebih dah, meningkat tak ada. Pasal apa? Mungkin di antaranya sumber-sumber yang kita duk berurusan bermuamalat tu ada sepertinya sama ada makan, minum, pakai, tempat tinggal dan sebagainya, kenderaan yang kita guna dan sebagainya, mungkin ada sedikit sebanyak bercampur aduk dengan benda-benda yang tak elok kan. Anak-anak yang lahir pun kadang-kadang tak mau nak jadi anak yang soleh, anak yang beriman. Pasal apa? Mungkin kesalahan tu daripada kita yang bagi suap makan benda-benda yang tak elok. Jadi benda-benda macam ni lah kita kena fikirkan. Pasal apa lah anak aku ni payah sangat. Pasal apa lah anak aku ni malas sangat nak sembahyang. Kemungkinan punca-punca tu daripada situ jauh lah. Satu ketika ada satu budak main bola di zaman Nabi lah. Budak main bola jaring lah kita kata. Tiba-tiba Nabi lalu itu kena Nabi. Nabi kata anak haram.
Jadi budak tu tercengang lah bila kata Nabi yang kata. Dia balik beritahu kat bapak dia, ya bapak, apa nama Rasulullah kata saya anak haram. Pak dia pun tercengang juga, pasal apa dia anak haram. Jadi bapak tu mai tanya Rasulullah, ya Rasulullah, tadi anak saya mengadu kata Rasulullah kata anak saya ni anak haram. Ya, anak hang tu anak haram. Pasal apa? Satu ketika dulu, semasa hang beli daging, tiba-tiba dalam bungkusan daging itu tertukar daging orang lain. Pada malam tu hang balik makan, hang jadi orang kata apa, menurunkan benih anak hang tu, maka ada punca daripada yang daging yang tertukar yang haram tadi. Jadi itu anak haram. Ini maknanya apabila yang Nabi kata tu, jadi makna satu benda yang sungguh. Jadi pada kita hari ni tak tahulah anak kita ni apa jadi macam mana, pasal apa. Mungkin ada unsur-unsur yang kurang clear tu mana. Ni kalau hari ni orang kata anak haram, tak sadar pergi tanyalah. Mungkin pasal lain dia marah kan. Tapi kalau nak tanya pasal apa kan. Aku bagi makan haram tak mana kan. Kalau ada orang kata macam tu lah. Ini Ibni Mubarak pernah ditanya Ibni Mubarak pernah ditanya oleh para wakilnya perihal seorang pedagang yang berjual beli dengan sultan. Jadi makna dalam urusan dengan sultan ni, dalam hak agama selalunya disebutkan sultan atau raja ni urusannya tak begitu bersih. Apakah boleh mereka berjual beli dengannya atau tidak? Boleh tak kita berjual beli dengan raja ni? Jawab Ibn Mubarak, jika pedagang itu berjual hanya dengan sultan saja, dia tak ada berniaga dengan orang lain, dengan sultan saja, urusan dia dengan sultan saja, maka janganlah kamu bermuamalah dengannya. Maknanya yakin sungguh-sungguh bahawa berurusan dengan raja itu tak bersih. Tu kata Ibn Mubarak. Kita tak boleh nak katalah sampai zaman lah ni kan. Kadang-kadang kekayaan orang itu apabila berpunca daripada rasuah pun maknanya tak bersih lah. Ini aku punya, harta ni aku punya. Betul, harta ni punya. Tapi hang beli harta tu dengan unsur-unsur rasuah. Kena unsur rasuah, maka itunya harta tu jadi harta yang tak elok lah. Kita ada pangkat, kita ada jawatan. Kerana nak pangkat, nak jawatan tu, maka rasuah sikit, dapat benda ni. Kita orang kaya, pergi berurusan dengan tu, suap dah sikit, maka lulus. Maknanya kelulusan itu ialah kelulusan yang haram. Allah sedap duduk juga kan, makan sedap apa tu juga, duit banyak mewah apa tu juga, tapi apabila berurusan punca tu pada haram, maka jadi haram. Jadi jauh itu yang kata, kalau dengan sultan saja kata, maka janganlah kamu bermuamalah dengannya. Tetapi jika ia berjual beli dengan sultan dan dengan selain daripada sultan, mana campur aduk, maka tidaklah mengapa. Jika kamu mahu bermuamalah dengan dia, bolehlah nak bermuamalah dengan dia, sebab campur, tak clear ada dengan hak aja, ada dengan hak yang ni pun dah. Jadi dalam hal-hal beginilah, lebih itu rasuah itu, yang memakan rasuah pun haram, yang memberi rasuah pun haram. Jadi kalau kita berpangkat, sign aku ni laku ni. Kalau ya. Apa tu ada kedudukan dia sama macam kita ambil contoh macam contohnya pasiak ni. Orang boleh tukai, kerja tukai. Kita pergi nak pasiak dan tukai, kita buat rumah kita. Ataupun dan yang jenis kayu orang ambil pakai kayu, bukan tempat kerjaan. Sebab tu dia dapat tukai. Tapi kalau kita jadi, dia dah tukai. Jauh tu jauh tu. Kayu lautan tak betul kan. Kita beli sini di. Jadi itulah. Jadi masalah-masalah ni orang kata apa, sampai hari ni kita cukup sukar untuk nak dapat satu yang bersih. Cukup sukar untuk dapat satu yang bersih. Kenapa? Kalau kita selidik daripada awal, dia main sampai kita pun benda tu jadi tak bersih kan. Jadi macam mana kita nak berurusan? Kan? Jadi
Yang ni lah yang kita katakan bahawa kalau urusan kita itu orang kata apa, satu perkara yang kita tak berniat untuk nak menolong kejahatan dia tu, nah. Cuma kita berurusan antara kita dengan dia. Tapi takkan kita nak pergi tebang balak seorang-seorang kita kan untuk nak dapat kayu bersih. Macam mana balak tu dapat jadi kayu sampai ni, apa nama, rasuah dengan tak rasuah, kita pun tak tahulah. Jadi kita ambil yang mudahnya, yang depan kita ni aku beli dengan cara yang sempurna. Tapi hak yang akar umbi tu, sebab apa? Kalau kita akar umbi macam itulah. Macam hari ni anak cucu makan harta senang lenang. Punca dia Tok Wan, Tok Nek dulu kan. Jadi kalau nak kira sampai Tok Wan, Tok Nek, cucu ni susah kan. Jadi kita ambil takat ni, aku tak tahulah urusan Tok Nenek aku dulu. Gini pun begitulah dengan kayu balak lautan, kayu pasiak daripada apa. Lah ni kita berurusan dengan dia. Hang beli ya tanah pasiak ni, beli. Aku beli ke hang. Jadi cara mana dia beli, kita takat tu lah. Takat tu lah aja. Sebab kalau kita beli yang hak ni semua okey. Ya lah. Beli hak tu high ni. Memanglah kan. Cara hak yang tu murah sikit kan. Itulah apa nama, pedaya syaitan ni, dia menasihatkan kita takut pakir, takut miskin kan. Tapi dalam pedaya dia itulah yang kita ni kadang-kadang takut miskin lah. Takut miskin satu, beli juga walaupun benda tu tak elok kan. Jadi kalau saya pun susah nak sebut benda-benda yang macam tu, nah. Kerana apa? Kita selalunya milih macam tu lah kan. Kalau beli dekat ni mahal, beli dekat dia ni murah. Jadi pasal apa? Dia malah dia bertangga-tangga yang kedua, yang ketiga tu kan. Macam mana? Memanglah dalam urusan ni, berurusan ataupun muamalat ni memang satu agak yang teliti lah. Sebab itulah sahabat-sahabat dulu-dulu Allah begitu teliti sampai nak luah makanan yang ada dalam perut dan sebagainya, no? InsyaAllah lah, kalau nak penjelasan lagi, tanya-tanya bila ustaz-ustaz lain tengok, no? Saya tak kata ini clear, paling clear dah. Pasal apa? Dia memang bersangkut. Macam saya kata tadi lah, anak cucu makan harta ni senang lenang. Tapi apa urusan tok nenek dulu buat kerja, kita nak kata apa? Kalau kita tahu kata tok nenek aku tipu sampai tu aku senang lah ni, takkan kita nak serahkan balik harta benda tu kepada mana-mana kan. Jadi gitu. Jadi macam mana urusan orang dulu yang kita dapat hari ni, ataupun begitu juga macam mana urusan 2-3 peringkat yang lalu kita beli hari ni dengan cara mudah kan. Mungkin mereka pun ada satu benda yang tak elok, dia nak cari yang clear lah ni cukup payah lah, nah. Itu kata zaman apa, zaman fasik lah ni, zaman fasik. InsyaAllah, nah. Tanyalah, saya izinkan tanyalah siapa-siapa lagi macam mana pandangan pendapat orang lain, nah. Baik, kita berhenti kat situ. Melazim qinaah dan meninggalkan asrab, berlebihan.